Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay, apa khabar adik-adik yang bersama kita pada malam ini? Sesi Jom Ngerti, sempena jom masuk IPT Virtual 2021. So, pada malam ini insyaAllah kita akan orang kata berkongsi lah dan juga berbincang, bertanyakan soalan, apa-apa saja kemusykilan, okey, mengenai tamhidi, sains, fizikal dan teknologi. Okey, so pada malam ini saya tak kesorangan. Saya ditemani, ni semua orang kenal ni, Madam Ruby, nama glamournya. Puan Siti Rubaini Mat. Tapi pada malam ini kita akan panggil Madam Ruby lah. Mana tahu anak-anak murid Madam Ruby yang bersama-sama kita pada malam ini akan say hi, okey. Adik-adik yang komen yang bersama kita pada malam ini, jangan lupa untuk join pertandingan kita, follow, komen dan tag, okey. Saya ingin drop komen ke ruangan IG kita. Saya ingin menyertai ataupun saya ingin masuk ke program Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi kerana tulis drop komen kat situ dan tag kawan-kawan yang anda juga inginkan mereka bersama-sama anda join ke program Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi. Okey, Madam Ruby dah sedia dah, Madam? Alhamdulillah sudah. Apa khabar, Madam? Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini menerima orang kata undangan dari Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar untuk orang kata bagi input ataupun biasalah kita akan jawab apa-apa saja kemusykilan adik-adik ini tentang tamhidi, sains, fizikal dan teknologi khususnya pada malam ini. Okey. Madam, kita dah boleh, ni pertama kali kot saya rasa saya berkenalan dengan Madam Ruby ni. Cantik, manis. Peramah. Nampak dekat apa ni, dekat poster macam seriousnya, tapi bila tengok jumpa live ni peramah orangnya. Alright, okay, Madam. Okay. Terima kasih banyak USIM Admission kerana menyebutkan Tamhidi. Okey. Kita akan bekerjasama dengan Pusat Tamhidi insyaAllah seminggu ni Puan bagi mempromosikan Universiti Sains Islam Malaysia, khususnya program Tamhidi yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia sempena fasa kemaskini UP Online yang bermula 15 sehingga 21 Jun. Tu insyaAllah kita nak promo kau-kau lah ni. Okey, semalam kita dah bersama dengan Ustaz Sanusi mempromosikan Tamhidi Syariah dan Undang-Undang. So malam ini kita akan bersama dengan Madam Ruby kita mempromosikan program Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi. Okey, adik-adik yang bersama kita pada malam ini boleh terus ajak rakan-rakan yang lain untuk sama-sama mendengarkan. Okey, orang kata taklimat lah, penerangan daripada Madam Ruby yang kita jemput khas ni pada malam ini. Okey, boleh saya nampak ada kat sini Wi Hadijah. Hai, okey. Anak-anak murid Madam Ruby yang join malam ni boleh say hi ke Madam Ruby. Nanti dah seorang say hi. Hai Madam Ruby. Itulah Aliani. Okey, saya nampak ni. Okey. Alright, okey. Okey, Puan, kita boleh mulakan live Puan ya. Baik. Okey, Puan. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fauzia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi saya diberi peluang untuk bercerita mengenai Tamhidi, sains, fizikal dan teknologi. Jadi rasanya syarat kemasukan ni semua kita ada dah terangkan sebelum ni dan juga dalam UPU tu sendiri kalaulah anak-anak, saya kena panggil anak-anak lah sebab supaya anak sulung. Jadi anak-anak kalau tidak melepasi syarat kemasukan, USIM tu tak boleh nak klik. Sebab UPU dia dah tapis siap-siap bila SPM result dah keluar. Jadi saya nak ambil kesempatan mengucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada ibu bapa, anak-anak atas keputusan cemerlang dalam SPM baru-baru ni. Batch yang paling tercabar disebab keadaan pandemik semasa, pengajian macam-macam kaedah online ada dan macam-macam kan. Jadi
kita pun di Pusat Tamhidi sentiasa bersedia untuk menyediakan apa-apa kaedah yang diperlukan mengikut situasi semasa. Kalau digunakan secara face to face, anda datang ke kampus, kita buat. Kalau tidak boleh, kita buat kuliah secara online. Jadi selain daripada syarat-syarat khas yang mana C sekurang-kurangnya C dalam bahasa Arab, C dalam pengajian agama, C dalam subjek sains, laluannya adalah kepada Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Jadi masukkan seramai lebih kurang 400 jururan kita, 400 lebih sebenarnya, adalah bagi kita di Pusat Tamhidi sebagai feeder kepada fakulti untuk pelajar-pelajar meneruskan pengajian mendapat ijazah sarjana muda. Jadi kalau di Fakulti Sains Teknologi kita ada 7 program. Program Food Biotech, program Kimia Industri, Fizik Gunaan, Sains Komputer, Matematik Keuangan, Sains Actuary, dan yang bongsu ialah Teknologi Industri Kesihatan. Anjuran ataupun dikelolakan oleh program fizik. Jadi itu 7 di Fakulti Sains. Fakulti Sains kebetulannya fakulti yang terbesar di USIP dan banyak bidang sebenarnya. Besarlah kat mana-mana universiti pun. Fakulti Sains paling besar. Kemudian Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina ada 3 laluan untuk program ijazah sarjana muda Sains Seni Bina. Yang pertama, yang kedua kejuruteraan elektronik dan yang ketiga kejuruteraan elektrik. Jadi itu adalah 10 program yang mana setelah tamatnya Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, anda akan ke sana. Kalau dah sampai ke sana dah penuhlah langkahnya. Di Tamhidi kita menyediakan. Tamhidi bermaksud persediaan. 2 semester ini kita akan hadapi selama 18 minggu setiap semester, yang mana 18 minggu itu terbahagi kepada 2, 9 minggu cuti mid-sem, 9 minggu study week, lepas tu final exam. Jadi student yang sekarang mereka sedang berada di minggu study week, semester yang kedua, dah nak say bye-bye dah for them. So and then you will come in. You will come in August. InsyaAllah we will see each other. Minta maaf lah. Dia dah tercakap bahasa Inggeris pula. Jadi, cakap bahasa Inggeris ni sebabnya kuliah di Tamhidi, perkuliahan di Tamhidi bagi Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi perlulah dibuat sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Tapi ada pula lah pelajar yang takut. Kerana apa? Adakah kita akan belajar kimia dalam bahasa Arab, madam? Okey. Okey. Pernah terima soalan macam tu ke, Puan? Saya pernah terima soalan macam tu. Okey. Saya pun macam anda sebenarnya. Saya punya SPM ada bahasa Arab komunikasi. Tapi untuk bercakap dalam bahasa Arab itu tak dapatlah 100%. Dalam saya rasa 10% kot. Dalam kuliah saya bolehlah cakap ajib anil al-as'alus salis, things like that. Tapi biasanya kita cakap bahasa Inggeris sepenuhnya. Jarang-jarang anak murid saya dengar saya bercakap bahasa Melayu ni sebenarnya. Masya-Allah, takutlah saya seram bercakap dengan madam. Dalam komunikasi seharian, dalam Telegram, dalam WhatsApp, kita latih pelajar kita supaya bersedia untuk muat. Sebab kemasukan ke fakulti nanti, untuk Fakulti Sains dan Teknologi dan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina ni, kita perlukan entrance muat band 2. Jadi pada semester pertama kita akan menyediakan pelajar untuk menghadapi peperiksaan muat.
Sebabnya syarat untuk masuk ke fakulti untuk kita kena dapat band 2. Jadi untuk fakulti sains. Jadi kita akan engage dengan student, communicate dengan student, hopefully in a lot of English, a lot of good English, dari segi listening skills, mendengar kuliah, menggunakan video di YouTube dalam bahasa Inggeris. Kemudian dari segi speaking skills, kita akan adakan presentation di mana student akan membuat assignment dalam kumpulan. Okay, dengan menggunakan PowerPoint slide, mereka akan boleh bercakap tentang apa yang soalan kita bagi students ni. They are actually very good at it. Bila kita minta anak-anak murid buat ni, kalau dari segi nak buat video, wah memang hebat anak-anak ni. Mereka terdedah. Anda semua terdedah dengan teknologi awal kan. Jadi bila up to date. Yes, you are very up to date. I'm so impressed. Tiba-tiba dalam kuliah terakhir, seorang anak murid ni dia boleh, Madam, I have a video to show you. Wow. And then, he showed us a lot of pictures together. Daripada awal, masa mula-mula dia register, kebetulan gambar kita termasuk sikit kat situ, dia pun semua sekali sampai akhir semester. Sampai akhir dekat makmal pun dia ada gambar dengan kita, jadi dia compile. Dan kita ni mempunyai bakal pelajar-pelajar yang hebat, insyaAllah. Dan apa tu, orang kata sweet lah juga kan Puan kan, tiba-tiba datang kat kita end of the semester tu tunjukkan video compilation gambar-gambar dia dengan Puan. Okey. Sebab sepanjang tahun lepas, 2 semester, pertemuan secara bersemuka adalah sangat minimum. Betul. Makmal sebanyak 4 kali saja. Jadi student, pelajar, anak-anak murid dia rasa nak lebih dekat. Kalau yang pelajar bersemuka dengan buat bengkel, dengan buat dinner, dengan buat aktiviti gotong royong. Jadi keberadaan bersama tu banyak. Keakrabannya lebih rapat lagi dah. Akrabannya lebih lah kalau yang bersemuka, tak sama dengan online. Tapi kalau kami disebabkan situasi semasa, kita mempunyai 3 kaedah pengajaran. Kalau perkuliahan, kadang-kadang kita muatkan video kita dekat YouTube. Untuk kimia, chemistry tamhidi, boleh dah nak riki-riki baca. Sebabnya saya risaukan, walaupun anda dapat A+ kimia, ya. Wow, okey. Tahniah. Jemput masuk tamhidi. Tapi bila masuk selangkah ke dalam kuliah, semua orang sama. Yang mana saya akan tanya, students, do you still remember what you have learned in previous years? Masya Allah, saya pun seram juga nak jawab ni kalau kena tanya soal.
boleh berubah menjadi sebatian asid. Asetik ataupun cuka kita tu. Macam mana kita nak dapatkan daripada alkohol. Dan apa berlaku apabila asid asetik berjumpa dengan alkohol. Dah belajar esterification masa SPM. So things like that kita nak rindu kamu separuh nyawa, ya hari raja, ya hari. Penerangan, explanation, mekanisme dia macam mana, pun attack kat mana, nucleophile attack kat mana. Yang itu bila duduk dalam kumpulan, perbincangan jadi anak-anak sendiri akan discover, pelajar sendiri akan discover dan akan present pada kita. So presentation tu macam-macam cara boleh buat, janji ada video. Lepas tu saya takjub juga setiap murid saya ni ada YouTube channel. Okay. Lepas tu dia submit kat YouTube dia. Saya nak hantar video tu tak boleh. Tak boleh, sangat. Banyak you orang letak. Tapi saya hadkan masa lah. Tak boleh lah lebih konten. Kemudian integrasi nafi aktif. Ya, betul. Kamu cakap, kamu jawab soalan tentang acetic acid ataupun ethanoic acid, kita punya cuka di dapur tu nama dia acetic acid. Sejenis carboxylic acid. Kita suruh cari dalam ayat Quran ada tak satu buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran yang disebut dalam Quran yang mengandungi carboxylic acid. Ada student yang jumpa dalam buah tin ada, dalam halia ada. Jadi kita minta pembacaan yang lebih berkaitan tu. Yang itu memang open-ended lah. Whatever you want to give, look at how interesting the integration is. Tengok baca assignment student ni. Yalah, kadang-kadang diorang ni pun puan, saya fikir diorang lebih kreatif juga, and then diorang banyak idea. So bila kita bagi sesuatu tugasan tu, dia boleh kembangkan idea-idea untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. InsyaAllah anak-anak yang akan mendapat tempat ke Tamhidi Syariah Undang-Undang, ke anak-anak yang akan mendapat tempat ke Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi, insyaAllah akan menunjukkan skill dan talentnya lah yang tersendiri. Puan, kita tahu bahawa sains, fizikal, teknologi ni mungkin dia melibatkan kerja-kerja makmal, eksperimen. So mungkin macam mana Puan boleh ceritakan kat sini? So kalau sama ada semasa, kalau kita boleh berjumpa secara fizikal tak ada masalah. So kalau lah katakan seperti yang Puan kata extend ke bulan 12, so macam mana untuk tugasan makmal? Okay. Terima kasih Dr. Fauzah ingatkan saya bercakap tentang makmal. Betul. Amali makmal adalah satu elemen yang penting dalam Tamhidi Sains, Fizikal dan Teknologi. Jadi kalau kita dapat bertemu sepenuhnya dalam satu semester, kita akan buat eksperimen yang mana eksperimen itu disusun kepada 5 kali pertemuan. Okay. Tapi kali ini disebabkan kita belajar secara online, beberapa eksperimen yang mudah kita tunjukkan secara dalam talian. Kita buat virtual experiment laboratory activity whereby kita tunjukkan video saya, Madam Tipa, Sir Afif dan kami, lecturer baru Dr. Jana akan duduk dalam makmal dan buat eksperimen yang sepatutnya kamu buat. So you can see whatever we did. And then kemudian kita tunjukkan hasilnya dari segi pemerhatian solution bertukar warna ataupun dari segi bacaan maths. Jadi kita bagi data dan pelajar boleh menggunakan data tersebut untuk membuat lab report. Buat sebab kita bagi data yang penting eksperimen.
So maksudnya dia tengok macam simulation ke apa ke ataupun yang dihasilkan oleh para pensyarah, so tapi student kena buat analisisnya sendiri. Ya, betul. Dari segi perbincangan kena buat individually, dari segi pemerhatian, dari segi calculation, dilution. N1 V1 equals to M2 V2, how you dilute from a concentrated solution to the more diluted solution. That one we are going to test you for semester 1 ataupun masuk kuliah dah. Debar, jangan ada ni debar lah. Tengok Madam Ruby malam ni, aduh, nanti bila betul-betul dapat ke Tamhidi Sains Fizikal ni, berdepan dengan Madam Ruby ni, seramnya. Okey, Madam, kita ucapkan terima kasih kepada semua followers, okey, yang bersama dengan kita. Saya nak ada promo lagi sekali untuk kontes follow dan tag, okey. Follow, tag dan komen kepada adik-adik yang bersama dengan kita malam ni. Jangan lupa untuk drop komen, cakap kenapa nak masuk Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi, kerana saya nak masuk Tamhidi Sains Fizikal Teknologi kerana insyaAllah Madam Ruby yang sporting pada malam ni akan buat orang kata akan pilih lah pemenang-pemenang yang bertuah insyaAllah seramai di Instagram kita, di IG UC Admission. Jangan lupa drop komen di situ ya. Dekat post kita. Okey, insyaAllah. Alright, boleh letakkan komen di Instagram kita lah. Alright, ini juga Puan ada soalan dari Syahirhan. Nanti degree boleh ke architecture lah So boleh insyaAllah. Untuk pergi ke architecture ada sedikit macam ujian melukis. Akan lipat selepas final exam semester 2. Fakulti akan pakai. Maksudnya sesiapa yang nak ambil architecture dia kena masuk exam tu lah. Ujian melukis. Dia stop kita, kebanyakan pelajar kita tak ambil SPM pendidikan seni kan. Okey, Peluang sebenarnya untuk yang ambil architecture. Jadi untuk memastikan student kita yang masuk architecture tu mempunyai kemahiran yang lebih kurang mencapai tahap minima. Maksudnya kalau lukis gambar pen tu jadi pen lah. Maksudnya nampaklah jarak dia ada bayang macam tu. Lukis pas katakan. Tu ujian melukis dia. Jadi sebelum-sebelum ni memang ada pertanyaan mengenai perkara ni. Jadi kita yang perkara ni perlu dijalani oleh pelajar selepas akhir semester 2 bagi sesiapa yang memohon. Jadi ada soalan lain tadi ialah yang kata dapat bahasa Inggeris D, saya mohon maaf. Betul. Pilihlah yang mana boleh klik dekat UPU tu. Maaf kami tengok kalau boleh klik cari kimia Tamhidi, subscribe terus. Dekat situ totally English. Jadi Seafif punya kuliah macam tu lah, Madam Tipah punya kuliah macam tu lah. Jadi everything is going to be in English and a little bit of Arabic for my part lah. Masya-Allah. Mari. Ada belajar kimia sikit, ada sebut Arab juga Puan Al-kimia. Puan, saya tengok dekat komen sini Safwan Hamdi, bagusnya anak murid ni. Ni dah grad, dah tahun semester 2 ke apa ni? Dia dah grad, dah bekerja pun. Oh, dah bekerja dah pun. Alhamdulillah. Dia bantu kita ni untuk Science Actuary perlu from Tamhidi Sains Fizikal sebab Actuarial Science under FST. Perakaunan ialah untuk fakulti accounting. Okey. Terima kasih Safwan. Okey, tolong kita apa beza fizik dengan applied fizik? Boleh ke Puan? Beza fizik dengan applied fizik. Okey. Physics is pure science, meaning that F sama dengan MA. Force sama dengan M mass multiply by acceleration. Maksudnya dia sangat basic, nak macam mana nak ukur berat, jisim, naik lift, turun lift. So it's like very fundamental. Tapi kalau applied physics ni
Okey, macam mana kamu nak buat lift yang boleh muat orang yang macam tu? Dia application of the knowledge. I see. So basically bila kita pergi ke industri, dia akan nak tengok, ya kamu belajar pasal Newton Law, tapi macam mana nak apply kalau saya nak buat pump, ni syarikat air ada masalah sebab ada banyak sangat selot masuk kat dalam pump. Kita nak alihkan air ke rakyat Kelantan ni. Macam mana kita nak apply this Newton law into the calculation of this particular pump, pump air ni. Fizik industri ni lebih kepada application. Okey. Secara betul ataupun fundamentalnya itu yang kita belajar kat sekolah. Itu pun masa kat sekolah kita dah pergi dekat kereta, lepas kita masuk bawah kereta tengok enjin kan. Tu dah mula nak apply science, apply fizik dah tu. Okey. Ada lagi soalan lain? Ada ni yang bagi komen juga, Alia ni, assignment time uni ciput je tu, sap siap kacang katanya. Mesti dia dah ada pengalaman tu. Betul. Alian Tasha dia kata kalau kelas online eksperimen dia buat macam mana. So tadi Madam Ruby dah terangkan, Alian boleh ulang baliklah kita punya live malam ni. Okey, Tamhidi belajar Arab level berapa? Ada ke puan? Belajar Arab level berapa? Maksudnya kita ada, yang saya tahu kita ada subjek Arab 1, Arab 2 macam tu saja kan. So maksudnya tapi kita taklah sampai kena ambil Arab exam yang muat tu, MUAT. Ada fakulti lain tu kan, fakulti pengajian bahasa utama, fakulti pengajian bahasa betul. Pelajar-pelajar mereka perlu menduduki peperiksaan bahasa Arab khas, nama dia muat, MUAT. Kita tak sampai ke situ, belum lagi. Jadi lebih kepada aplikasi dan menggunakan bahasa Arab tu sendiri dalam kehidupan. Sebab bahasa Arab ni dia kena dekat lah dengan kita, bahasa Al-Quran. Sayang sebenarnya kalau kita tinggal bahasa Arab tu. Saya dulu kalau ada USIM, memang saya nak masuk USIM lah. Sebab saya masuk UKM. Dia dah masuk UKM pun, saya cari lagi paper yang bahasa Arab dekat sebagai extra. Yelah. Sebab kita tak nak dia hilang macam tu je lah. At least kita masih ada basic tu, kita jagalah basic kita bahasa Arab tu. Yang ada satu kot, apa Liyahumahum, Ana Wahumahuna. Kita nak guna insya-Allah. Lama-lamanya insya-Allah ada dalam. Puan, ni ada satu komen sedih sikit lah. Aisyah ni katanya, puan nak tanya, masa saya isi PU bulan 3 hari tu, saya ambil kos Tamhidi ni, tapi bila nak kemas kini balik tadi saya tak layak. Adakah sebab bahasa Inggeris saya sebab tu tak layak? Mungkin puan boleh bagi kata-kata semangat sikit lah dekat adik kita ni, nampaknya macam kecewa juga dia. Macam mana saya nak sebab cakap, yalah, bila kita tak boleh nak klik kat situ, sistem dah klik awal, kita tak dapat nak. Jadi di ni macam mana kita nak memahami sesuatu tu agak sukar. Jadi bolehlah kiranya kalau pilih program-program yang lebih menggunakan bahasa Melayu katakan kan. Jadi nak memahamkan subjek itu akan jadi lebih mudah jika menggunakan bahasa yang kita pandai. Sebab kita berfikir dalam bahasa apa? Kalau kita berfikir dalam bahasa Inggeris, you can speak English anytime. Whatever you say is going to be in English. Start writing your diary, your logbook, your journal in English from beginning, from early age. Daripada form 1, form 2. Kita, kalau saya bagi tahu anak-anak, bagi tahu adik-adik, anak-anak saudara, kita cuba tulis apa-apa kisah hidup kita dalam bahasa Inggeris. Untuk muat ni memang agak mencabar jugalah bagi pihak bahasa Inggeris pun. Kita kalau boleh nak belajar faham subjek content,
nak faham kimia, kena pandai bahasa Inggeris. Nak faham fisik, kena pandai bahasa Inggeris. Apatah lagi perkomputeran. Perkomputeran, macam mana nak belajar dalam bahasa Melayu? Mouse jadi tikus. Kan? Apa lagi benda-benda yang kalau kita terjumpa bahasa Melayu lagi terms dia tu kan. dia punya pos tu. Tapi dia cepat sebenarnya nak belajar dalam bahasa Melayu. Betul. Kita nak cepat, kita kena fikir dengan menggunakan bahasa yang dipermudahkan untuk subjek tersebut. Jadi saya juga seperti itu juga, tapi kita jangan putus asa. Betul. Ada tempat lain yang cemerlang. InsyaAllah. Faham sesuatu subjek tu, kita akan dapat markah itu. InsyaAllah. Puan ni ada permintaan dari anak murid yang bertuah ni, Safwan. Dia kata, Madam kena buat esterification sikit masa live ni baru menarik. Mungkin Madam boleh prepare besok. I don't have alcohol at home. Ada hari tu ethanol simpan. Lepas tu somebody minta sebab dia nak disinfect dia punya things. Ethanol kadang-kadang tu saya simpan lah sebab boleh dia mudah meruap kan, tapi be careful lah, kena ni ethanol and then cuka tu bila-bila masa je lah ada. Bila kita masukkan alkohol, any alkohol, tak semestinya ethanol, yang mudah di pasaran ethanol lah. Methanol bahaya. Jangan bila kita hidu methanol, it's dangerous. Dia punya wak tu untuk kesihatan kita. Ethanol yang banyak di pasaran, yang kita beli hand sanitizer tu, most of the percentage is alcohol. Okay, you mix it with cuka and then akan ada bau wangi. Itulah essence atau ester. InsyaAllah. Kan. Boleh diaplikasikan tu, mudahlah tu untuk saya untuk cuba tu Puan, kombinasi. Tak dapat bau sebab bau pula tak boleh nak tunjuk kan. Nak sampai bau tu dalam komputer. Okey, Puan, boleh ke ada soalan ni, matematik kewangan tu perlu ada background account ke katanya? Tak perlu. Matematik keuangan ni dia ada kaitan sedikit dengan bidang perniagaan, tapi yang saya faham ialah berkaitan dengan pengiraan profit. Pengiraan profit. Saya pernah kenal seorang individu ni yang tugas dia adalah mengira profit penjualan minyak bagi Shell. Jadi beliau ambil data daripada seluruh negara, Sarawak, Sabah, Melaka, PD, kemudian dia kira keuntungan bagi Shell, dan bidang yang dia buat tu adalah financial analyst. Tapi degree dia bukan dalam bidang accounting, degree dia dalam bidang engineering. This particular person. Okay. Saya boleh nampaklah kerja dia tu macam mana. That is financial mathematician. And then dia kira berapa tong gas LPG yang Petronas jual, tukar-tukar company biasalah. So it's like you contributing to the company where you work mathematically. So banyaklah statistics and all. Okay. Puan, kita ada juga request ni, dia kata Safwan Hamdi, ada orang ajak suruh minta alumni USIM Safwan Hamdi join kita esok malam. Kalau Safwan boleh dengar kita pada malam ni, mungkin Safwan bersedialah untuk masuk, orang kata cameo ke apa ke, say hi kan, untuk bagi semangat kepada adik-adik yang akan memilih ataupun masuk ke Tamhidi, Sains Fizikal dan Teknologi. Okay, alright, banyak juga peminat-peminat Madam Ruby ni dalam sesi
komen-komen ni. So adik-adik jangan lupa untuk join kita punya kontes, follow, tag dan komen, drop komen dalam post kita ni. Okey, sempena jom ngeteh, jom masuk IPT Virtual 2021. Dah dengar penerangan dari Madam Ruby. Okey, kita pun dah nak ke penghujung rancangan ni. Puan, kita dah Puan, kita dah dengar selama 1 jam dah. Saya pun malam ni belajar, orang kata belajar kimia, barulah pertama kali mendengar esterification. Teruknya lah. Okey. So kita akan mungkin Puan seminit lah dari Puan kata-kata ataupun semangat ataupun tips okay, untuk adik-adik yang hendak memilih Tamhidi Sains Fizikal Teknologi ni. Okey. Orang kata sesi penggulungan akhir lah ni. Kalau berdebat. Okey. Dalam kehidupan kita, kita sentiasa nak jadi soleh. Soleh ni maksudnya berubah ke arah yang lebih baik. Jadi, apa yang kita dapat untuk SPM kita tu, itulah dia. Dan kita cuba mulakan yang baru di hadapan kita. Dan jangan sekali-kali biarkan benda lain yang noise tu. Noise tu contohnya game. Noise tu contohnya yalah layan IG, layan Twitter, layan FB yang tidak berfaedah. Now you join FB yang chemistry is what I like. Lighter side of science. Physics is something new. Cari dalam FB kumpulan-kumpulan macam tu, and there's a lot of cartoon sekarang ni, meme kan, yang bila dia cakap pasal sesuatu hukum tu, menarik ni, Schrodinger, kenapa dia kaitkan Schrodinger dengan anjing tu? Kita pun baca. So bila kita pergi ke mana-mana tempat, kita tengok, baju tu nipisnya, polyester apa, nylon apa yang dia pakai, what kind of polymerization yang dia buat. Itu dah lepas Tamhidi lah. Pesanan kepada lepas Tamhidi, sebab lepas dia belajar polymerization, basic polymer. Jadi my point is, wherever you go, think about knowledge. When you look at kipas, berapa dia punya rotary per second, per minute. Bila you tengok kipas, bila you tengok lampu, apa dia punya watt, macam mana saya nak sambung dengan kabel yang ini. Everything is connected, and if you try to understand, you would be able to grab it. Bila diperlukan, kamu boleh menyumbang, boleh menolong parents, buat itu, ini. Kita hidup untuk menyumbang kepada orang lain, betul? So that is what we hope for sebagai parents, sebagai guru. Itulah harapan ultimate kita pertama ni. Betul. Okey. InsyaAllah. Semoga pesanan tadi itulah, walaupun kita belajar Puan, belajar sains, tapi tetap misi kita adalah untuk menyumbang kepada ummah, menjadi soleh. Alright. Kita dah penghujung dah hampir ke penghujung program, Puan. Jom ngeteh sempena jom masuk IPT Virtual 2021. So adik-adik yang dah dengar kita punya borak-borak kita pada malam ini, perbincangan tentang sains, tentang kimia dan sebagainya, fizik pun masuk juga tadi. Jangan lupa untuk kemaskini UPU online adik-adik sehingga 21 Jun 2021. Jangan lupa, saya nak highlight ni juga ni Puan, letak USIM ataupun letak program Tamhidi USIM sebagai pilihan pertama. Dia kalau pilihan pertama tu chances untuk diterima tu insyaAllah sekiranya cukup syarat dan sebagainya. Siapa-siapa yang rindu Madam Ruby, insyaAllah besok malam Madam Ruby akan kembali ke pentas. Ke pentas jom ngeteh ni sekali lagi besok malam bersama Madam Ruby untuk Tamhidi Sains Perubatan, Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Pada waktu yang sama jam 9 malam esok insyaAllah. So adik-adik yang dengar kita punya program malam ni, jangan lupa untuk drop komen, saya ingin masuk ke program Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi kerana afiah ke? So Madam Ruby mungkin akan pilih pemenang-pemenang bertuah. Dan jangan lupa follow kita punya social media, IG, Instagram, Twitter, YouTube, USIM Admissions. Follow ramai-ramai, ajak kawan-kawan dan share juga kita punya perkongsian pada malam ni untuk benefit rakan-rakan kita yang lain. Wish you all the best adik-adik. Selamat maju jaya. Semoga kita berjumpa lagi pada live esok
Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains. Terima kasih Madam Ruby. Right, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye, bye Afia.